Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini saya bercadang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan oleh kerana tengah hari ini waktu yang cukup sulitlah bagi kita semua nak tahan mata ni. Kira cabaran juga ni tengah-tengah hari ni sambil duk tunggu ni tuan-tuan. Dan saya pun duk fikir tajuk apa yang sesuai untuk kita baca, untuk tuan-tuan dengar, untuk tuan-tuan ambil pengajaran dan mudah untuk kita terima tengah-tengah hari macam ni. Jadi sebelum mai tadi ni saya bersedia beberapa benda. Saya baca beberapa hadis, saya juga baca beberapa kisah di zaman Nabi SAW, dan juga saya juga ada membaca sedikit kisah daripada kisah nabi-nabi terdahulu. Dan kebetulan pada bulan Ramadan saya bersama dengan surau Darus Syifa, Pak Jiran tuan-tuan. Saya bersama dengan surau 4 kali yang juga saya bawakan dengan mereka kisah tentang Nabi Musa AS. Saya cuba senaraikan 4 kali kesempatan bersama dengan jemaah untuk kita cerita satu persatu babak chapter kisah berkaitan dengan Nabi Musa AS. Dan saya kira mungkin minta izin daripada Tuan Imam untuk saya juga nak bawa kisah yang sama, mana pada tengah hari ini insya-Allah kita akan baca berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS, yang mana tuan-tuan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ini paling banyak. Di dalam banyak-banyak buku yang tuan-tuan pernah baca, sama ada daripada novelnya ke surah abadnya dan sebagainya, Al-Quran adalah buku, adalah cerita, adalah satu benda yang paling terbaik daripada sudut bacaan yang kalau tuan-tuan nak baca. Berbetulan dengan kita masuk dalam bulan Ramadan, galakkan Nabi untuk kita banyakkan baca Al-Quran, dan dalam masa yang sama jangan kita lupa kita juga mesti mengambil iktibar pengajaran ataupun apa benda yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, antara benda yang Allah rakamkan dalam Quran apa dia? Iaitulah tentang kisah umat-umat terdahulu ataupun kisah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Musa alaihi salam adalah nama yang paling banyak yang Allah rakamkan dalam Quran. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi Musa sebanyak 136 kali. Nama kedua terbanyak adalah nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, dan menariknya kisah Nabi Musa alaihi salam ini, kenapa nama baginda Nabi Musa banyak dan kenapa Allah nak untuk kita perhati dan tengok? Kerana kisah Nabi Musa ini kisah yang cukup unik, yang tuan-tuan boleh baca dan kita boleh ambil pengajaran. Tuan-tuan, bila kita buka dalam Quran adanya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tuan-tuan buka surah Yusuf,
cerita Nabi Yusuf ini bermula daripada awal Allah Ta'ala cerita. Cuma bezanya ataupun hebatnya Allah nak cerita tentang Nabi Musa ini berbanding dengan Nabi Yusuf. Apa dia tuan-tuan? Nabi Yusuf Allah mula cerita ketika mana Nabi Yusuf ni umur dia lebih kurang dalam lingkungan 7-8 tahun. Ketika mana dia mimpi bintang, bulan, matahari sujud depan Nabi Yusuf alaihi salam, cerita kepada ayah dan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata apa? Jangan habaq dekat adik-beradik hang. Dan habaq dekat adik-beradik hang. Itu diriwayatkan oleh ulama mengatakan Nabi Yusuf pada masa tu umur lebih kurang dalam 7 tahun. Kita buka pula cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan. Kisah Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim ini bermula kisah dia dalam Quran ketika umur dia belasan tahun. Masa umur dia tengah belah-belah tahun, dia tanya kepada ayah dia, "Lima la ta'budul asnam?" Kenapa engkau menyembah berhala-berhala? Ya abati, wahai ayahku. Itu kisah Nabi Ibrahim. Sedangkan tuan-tuan, kisah Nabi Musa alaihi salam Allah rakamkan, Allah maktubkan dalam Al-Quran bermula daripada belum baginda Nabi Musa lahir lagi. Maksudnya sebelum Nabi Musa lahir lagi, cerita Nabi Musa Allah dah cerita dalam Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, saya mulakan pertemuan kita ataupun kisah kita pada malam ini, pada tengah hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang mana tuan-tuan, kita kena ambil flashback sikit. Ketika mana zaman Fir'aun ataupun zaman Nabi Musa alaihi salam, pada masa tu Bani Israel berada di kedudukan yang cukup hina dan dipandang rendah oleh rakyat bangsa tempatan Kibti Mesir pada masa itu. Tuan-tuan, kenapa kita sebut macam tu? Kerana kita ingat balik dulu zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah orang yang mengangkat martabat Bani Israel. Nabi Yusuf ketika mana baginda menjadi pemerintah Mesir pada masa itu, orang-orang yang kena adik-beradik dengan Nabi Yusuf di kalangan Bani Israel ini diangkat tinggi martabat mereka. Mereka diangkat, mereka dikenali, dihormati. Tapi bila mai zaman Nabi Musa, tuan-tuan, pada masa itu dah hilang. Selepas mana kematian Nabi Yusuf alaihi salam, tak lama lepas tu maka Bani Israel makin lama makin ditindas, bilangan mereka makin lama makin tak dikenali dan akhirnya diletak tepi, hanya dijadikan sebagai orang suruhan dan hamba sahaya semata-mata. Dan tuan-tuan, pada masa inilah Fir'aun diangkat menjadi raja ataupun menjadi pemimpin di kalangan Mesir ataupun orang Mesir pada masa itu. Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala sebut nama dia dalam Quran juga begitu banyak. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, satu hari tuan-tuan, Fir'aun dia mimpi. Apa yang dia mimpi? Dia mimpi, dalam mimpi dia ada satu, kita kata asteroid, ataupun ada satu bola api yang mai daripada Palestin menyerang Mesir, memusnahkan hampir semua bangunan-bangunan yang ada dibina oleh Fir'aun. Fir'aun yang dia terjaga daripada mimpi dia, dia terus bangkit-bangkit, dia minta kepada semua menteri-menteri dia, orang-orang kenamaan-kenamaan yang bersama-sama dalam pemerintahan dia, bincang. Siapa boleh takbir mimpi aku ni? Maka seorang orang yang pandai takbir mimpi dia kata apa? Tuanku. Dia kata, tuanku, nanti ni akan ada satu orang budak yang dia ni keturunan dia asal daripada Palestin, akan mai buat onar, buat kerosakan di dalam bumi Mesir dan akan menjatuhkan kerajaan hang, wahai Raja Fir'aun. Tuan-tuan, bila tengok-tengok macam tu, Fir'aun tahu dah yang mai daripada Palestin, asal daripada Palestin tak ada orang lain tuan-tuan, adalah daripada kumpulan Bani Israel yang mai duduk di situ menjadi orang yang akhirnya zaman Nabi Yusuf dulu mulia, mai zaman ni dah jadi makin lama makin hilang kemuliaan mereka. Maka tuan-tuan, pada masa tu dikeluarkan kenyataan rasmi kerajaan untuk membunuh semua anak-anak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, dalam surah Qasas, dalam surah Al-Baqarah juga Allah Taala sebut, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum.
Allah Ta'ala kata mereka membunuh abna'ahum, semua anak-anak mereka. Firaun kirimkan semua tentera-tentera dia, mana anak-anak lelaki yang lahir pada musim ni, pada masa ni, dibunuh semua. Disembelih tuan-tuan. Yuzabihuni, zabaha ni maksud dia sembelih. Disembelih semua anak-anak. Wa yastahyi nisa'ahum, dan dibiarkan anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan biar. Yang lahir perempuan masa tu tak ada masalah apa, tak ada problem, tak kacau apa. Tapi yang lahir lelaki masa tu masalah. Dia akan diganggu dan dia akan dibunuh oleh tentera-tentera Firaun yang Firaun kirimkan. Kenyataan rasmi, masuk TV, masuk radio, masuk telefon, masuk live, masuk habis semua, sebar berita kata akan dibunuh anak lelaki. Tuan-tuan, pada masa inilah Nabi Musa alaihi salam lahir. Pada masa inilah Nabi Musa alaihi salam lahir pada masa ini. Dan tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa lahir, Allah Subhanahu wa taala rakamkan cerita dia. Yang mana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah Qasas ayat 7 sampai 9, Allah Taala kata wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah Taala kata, wahai ibu Musa, wa auhayna, kami telah ilhamkan kepada ummi Musa, mak Nabi Musa. Apa yang kami ilhamkan? Supaya kami ilhamkan dia apa dia? Beri susu kepada Nabi Musa, kemudian letakkan Nabi Musa ke dalam satu bekah. Letakkan Nabi Musa ke dalam satu tung, kemudian tung tu dilepaskan. Tung tu dilepaskan. Tung tu nanti kamu lepaskan. Nanti ni kami akan kembalikan, inna radduhu ilaika. Ini janji Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada mak Nabi Musa, tuan-tuan, seorang mak. Kita ada anak cucu pun cukup dah. Anak kita lahir, tuan-tuan. Saya isteri. 3 orang anak kebetulan pasien kuning tinggi. Bila pasien kuning tinggi, nak kena tahan NICU. Lahir-lahir tu mak boleh balik, anak kena duduk dalam ward. Oh, teriak tak sangka dah. Yang bini ni teriak tak sangka, kita hak lelaki ni tak tahu nak pujuk apa. Dia duk teringat anak dia, duk kata nak pergi tengok, kita duk kata tak cukup masa lagi, nak pergi tengok tak boleh. Waktu ziarah, waktu zuhur, waktu ziarah segi asar lagi ni baru boleh pergi. Dia duk teriak nak minta nak balik apa lagi, doktor tak bagi, tak boleh. Ini kan pula nak pisahkan anak dia yang dia pun tak tahu macam mana nak jadi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, inna raduhu ilaik. Wahai mak Musa, sesungguhnya kami akan kembalikannya, raduha, kembalikannya ilaik kepada kamu. Waja'ilu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia Nabi Musa anak hang yang kami suruh lempak, yang kami suruh buh dalam tung hanyut ke sungai Nil ni, kami akan jadikan dia minal mursalin, daripada rasul-rasul kami. Maka tuan-tuan, mak Nabi Musa pun tak cakap banyak, kerana sayang ke anak, nak selamatkan anak, buh dalam tung, lepas tuan-tuan. Lepas tuan-tuan, rupanya lepas ni perancangan Allah maha hebat. Lepas Nabi Musa, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Musa sampai dekat dengan istana Firaun. Diambil oleh dayang-dayang, pembantu-pembantu isteri-isteri Firaun, dan akhirnya sampai kepada isteri Firaun. Tuan-tuan, isteri Firaun kita tahu dia satu orang isteri yang beriman. Dalam surah Tahrim Allah Ta'ala sebut 3 orang perempuan, Imra'atal Lut wa Imra'atan Nuh, dan juga Imra'atal Fir'aun. 3 orang perempuan. Pertama disebutkan 2 orang perempuan yang mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibinasakan oleh Allah. Isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh. Kita tahu isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh, mereka ni bersuamikan seorang Nabi. Walaupun suami mereka Nabi, mereka tak beriman kepada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Bahkan mereka mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Adapun Fir'aun, walaupun suami kepada isteri dia yang nama Asiyah ni, walaupun Asiyah ni bersuamikan orang yang zalim, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah ketika mana sampai di tangan Asiyah, tuan-tuan, maka pada masa tu Asiyah ni apa dia? Asiyah dia tengok tu terus jatuh hati berkenan. Terus dia jatuh hati berkenan kepada Nabi Musa.
Maka dia pun kata kepada Firaun, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Kata isteri Firaun, dia kata, abang, boleh tak saya nak simpan satu ni? Boleh tak saya nak simpan ni satu ni? Qurratu 'ain. Boleh tak satu ni jadi penejuk mata? Kan kita duk baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun. Sejuk mata hati. Boleh tak nak bagi hak ni kita ambil bela seorang, nak bagi sejuk mata hati li, aku, lak, dan engkau. Tuan-tuan, pada masa ni tuan-tuan, isteri Firaun dia pujuk. Firaun tengok ni, Firaun kata ni daripada Bani Israel ni, kita bunuh dia. Maka pada masa tu isteri Firaun Asyah ni pujuk sampai akhirnya termakan juga ajakan ataupun termakan juga godaan daripada Firaun, daripada isteri Firaun supaya tak bunuh. Dia kata, takkanlah nak bunuh anak ni, abang bunuhlah hak lain, tapi hak ni tinggallah. Kita jaga dia, kita bela dia, takkanlah esok dia nak lawan kita, takkanlah esok dia nak jadi musuh kepada kita. Kita bela dia, kita jaga dia kot. Tuan-tuan, maka Firaun pun akhirnya termakan pujuk rayu isteri dia, yang asalnya keluar dah enactment, keluar dah kenyataan rasmi, keluar dah undang-undang rule nak kena bunuh semua budak-budak, nak kena bunuh semua budak Bani Israel. Tiba-tiba kerana pujukan isteri, hak seorang ni kena pujukan isteri, hak seorang ni Firaun simpan, dan hak seorang ni lah nanti yang akan menjadi penentang kepada Firaun ketika mana selepas daripada Nabi Musa alaihi salam besar. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa alaihi salam dikembalikan balik kepada mak dia. Ketika mana pada masa tu Firaun dah berada di bawah jagaan Nabi Musa, dah berada di bawah jagaan Firaun, tuan-tuan, satu problem pula berlaku. Apa dia, Haji? Nak bagi susu Nabi Musa ni tak mau dekat budak-budak lain. Keluar satu kenyataan, keluar satu surat, kerja kosong B40 menyusu budak, anak raja, contohlah. Kan keluar satu kenyataan, satu surat rasmi ni ada kerja kosong menyusu anak raja, grade apa B40 ke berapa kan ni, buat keluar pi. Orang pakat terpa mai kawan ni mai nak bagi semua, Nabi Musa tak mau. Tolak semua. Tiba-tiba tuan-tuan, berita ni sampai kepada mak Nabi Musa. Kakak Nabi Musa bagi tahu kepada mak dia, kata ada satu kerja kosong, ada budak yang Firaun nak supaya disusukan. Rupanya budak tu adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka pada masa tu mak Nabi Musa pun pi tuan-tuan, pegang terus Nabi Musa ni minum. Firaun pelik, hang mak dia apa? Firaun kata, hang ni mak dia perasan ni pasal mak lain duk main nak bagi susu tak mau. Duk hang ni boleh bagi susu, hang ni tiba-tiba terus mau, hang ni mesti mak budak ni. Jawapan mak Nabi Musa pada dia, dak, saya ni memang pasien susu sedap. Saya ni memang pasien jenis susu budak-budak berkenan. Kok dalam kampung ni kira orang kampung menghantar bagi susu kat saya. Pasal apa? Memang budak-budak memang pasien berkenan dengan susu saya. Firaun dengar lagu tu, Firaun pun berasa lega. Firaun pun kata tak apa. Maka tuan-tuan, lepas tu berlakulah proses pembesaran Nabi Musa. Besaran Nabi Musa ini bersama dengan Firaun, dalam masa yang sama juga duduk dengan mak Nabi Musa. Berapa hari duduk dengan mak dia, hujung-hujung minggu balik istana. Berapa hari duduk dengan mak dia, hujung-hujung minggu balik pi istana. Tuan-tuan, tak lama lepas tu tuan-tuan, sikit lagi. Tak lama lepas tu tuan-tuan, lepas daripada Nabi Musa alaihi salam dah dibesarkan, dah makin lama makin besar tuan-tuan, maka pada masa tu dalam Quran Allah Taala kata apa? Ketika mana kami tinggalkan Nabi Musa duduk bersama mak dia, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Kami kurniakan kepada dia hikmah, kebijaksanaan. Kami kurniakan kepada dia atainahu hukma wa ilma. Kami berikan kepada Nabi Musa ini bila dia dah makin lama makin membesar, kami kurniakan hikmah dan juga ilmu kepada Nabi Musa. Dan tuan-tuan, pada masa ni lah berlaku satu peristiwa.
Ketika mana Nabi Musa berjalan di kota Mesir, tiba-tiba nampak ada dua orang tengah berkelahi. Ada dua orang tengah berkelahi. Wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min syi'ati wa hadha min adu. Ketika Nabi Musa masuk di dalam kota Mesir, tiba-tiba nampak ada dua orang, rajulain fiha rajulain, ada dua orang yaqtatilan, yang depa ni saling berkelahi. Seorang dia min syi'ati, seorang ni daripada Bani Israel, wa hadza min adu, dan seorang lagi daripada musuh ataupun daripada bangsa tempatan. Seorang Bani Israel, seorang daripada bangsa Qibti. Masa tu Nabi Musa ni pi dengan niat nak pelerai, jangan bagi berkelahi. Oleh kerana Nabi Musa duk tengok hak berkelahi ni Bani Israel seorang, hak seorang lagi Qibti. Kok mana pun tak kena gaya Bani Israel ni, nanti kena lunyai punya. Pasal apa? Pasal mereka bangsa minoriti, bangsa yang memang ditindas duk dalam tu, dijadikan orang suruhan, tiba-tiba duk pergi berkelahi tak tentu kalau. Bangsa Qibti ni ramai penyokong dia, ramai orang yang berdiri belakang dia nak bantu tolong dia. Maka Nabi Musa pun dengan niat nak pergi pelerai. Tah Nabi Musa bila pergi pelerai, laki tadi tu macam buat tak puas hati balik kepada Nabi Musa, bangsa Qibti tu. Nabi Musa tertolak kepada dia, ataupun Nabi Musa tah macam mana tersilap sikit, faqada alaih, mati kawan tu. Mati kawan tu tuan-tuan, mati kawan tu. Bila mati kawan tu, Nabi Musa alaihi salam, dalam Quran Allah Taala sebut Nabi Musa mai rasa menyesal. Apa kata Nabi Musa? Hadza min amali syaitan innahu aduum mudillum mubin. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Tuhan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhan, aku bersalah kepada diri aku zalim kepada diri aku. Faghfirli wa ghafaralah, ampunilah aku dan ampunilah bagi dia. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan, maka Nabi Musa pun menyelamatkan laki daripada Bani Israel yang dia selamatkan, yang dia sangka kaum dia tadi itu. Dia bersama-sama dengan kaum dia tadi itu. Rupanya tuan-tuan, esok hari bila Nabi Musa pi pula ke tempat yang sama ataupun dekat pekan yang sama, Nabi Musa pi nampak lagi ada lagi berkelahi. Ada lagi dua orang berkelahi. Nabi Musa pi dekat tuan-tuan, rupanya bila pi dekat, yang berkelahi orang yang sama Bani Israel yang dia tolong pelerai kemarin. Cuma kawan tu berkelahi pula dengan orang lain. Rupanya kawan ni yang buat masalah. Bukan bangsa Qibti tu yang buat masalah, kawan ni yang buat masalah. Tuan-tuan, nanti ni kita akan cerita satu demi satu yang kata apa? Masalah yang dibuat oleh Bani Israel. Kerana mereka, problem mereka, attitude mereka ni yang menyebabkan Nabi Musa pun kadang-kadang sampai tak tahan dengan kerana mereka ni. Kita akan cerita tuan-tuan nanti ni. Saya akan binakan kepada tuan-tuan kebencian melampau kepada Bani Israel. Boleh tak lagu tu? Nak baknya kata memang kita bila cerita Bani Israel ni memang lagu tu. Bila Nabi Musa pi Nabi Musa tengok, hanglah punca yang buat bagi aku silap kemarin ni, boleh kita pukul kawan tu sehingga mati. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa pi sampai-sampai kawan ni baru nak berkelahi, nampak Nabi Musa mai, dia pergi menyorok belakang Nabi Musa. Dia kata ni, kawan aku mai dah. Kawan aku mai dah. Hang nak berkelahi apa? Hang berkelahi dengan dia. Hang berkelahi tu, hang berkelahi dengan dia. Nabi Musa pegang dan Nabi Musa kata, dah aku tak mau buat dah. Nabi Musa kata, aku tak mau buat dah. Nabi Musa pegang dah. Nabi Musa peringat dalam lagu tu, dia sebut kepada Nabi Musa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, hang nak bunuh aku macam mana hang bunuh lelaki kemarin ke? Asalnya berita yang kata Nabi Musa terbunuh kawan tu tak ada siapa tahu. Hanya lelaki tu Nabi Musa, tak ada siapa yang tengok kebetulan masa tu. Maksudnya yang tahu lelaki tu dengan Nabi Musa ya. Tiba-tiba bila lelaki tu sebut macam tu, sebarlah berita, orang ramai sekeliling yang tengok pada masa tu tahu bahawa yang bunuh Nabi Musa.
Maka tuan-tuan, sebarlah berita kata Nabi Musa bunuh bangsa Qibti, orang asing bunuh bangsa tempatan ni. Maka disebarkan berita. Tiba-tiba mai satu orang lelaki, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a, qala ya Musa. Satu orang lelaki yang dia ni kerja bersama-sama dengan Firaun, membesar bersama-sama dengan Nabi Musa. Cuma dia ni bangsa Qibti. Dia membesar bersama-sama dengan Nabi Musa, dia duduk di situ, dia ni tolong Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, dia kata, innal mala'a ya'muruna bika liyaqtuluka. Sesungguhnya pembesar-pembesar semua dah keluarkan arahan untuk nak dibunuh hang, wahai Musa. Fakhruj, keluarlah hang daripada sini. Wahai Musa, keluarlah hang daripada negeri ni. Keluarlah, kalau hang tunggu depa nanti tangkap hang, depa nanti bunuh hang. Keluarlah, hang keluar. Maka tuan-tuan, pada masa itulah fakharaja minha khaifan. Pada masa itulah Nabi Musa keluar, tuan-tuan. Nabi Musa keluar. Nabi Musa orang yang tak pernah keluar daripada situ. Nabi Musa keluar. Dia atok kaki dia tah mana pi, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi Musa sampai kepada satu tempat. Yang mana tempat tu nanti ni berlaku beberapa peristiwa yang kita akan cerita pada minggu depan. Dia cerita dia kena tangguh lagu tu. Dia macam drama baru dia lajak. Jadi minggu depan, tuan-tuan, kita akan saksikan ataupun kita akan dengar macam mana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan seorang nabi. Bertemu dengan seorang nabi, dan daripada situlah Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam menerima tarbiyah, didikan daripada seorang nabi. Dan selepas daripada tu bermulalah journey ataupun bermulalah satu perjalanan Nabi Musa sebagai seorang nabi berhadapan dengan Firaun dan juga tentera-tentera Firaun. Dan kita akan cerita pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada tengah hari ini Allah beri ruang, peluang, kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita ambil pengajaran dan kita ambil iktibar, tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang sudi melapangkan masa pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah balas masa yang tuan-tuan luangkan, yang tuan-tuan lapangkan pada tengah hari ini dengan masa yang lebih berkah dan lebih baik, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuban mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.